Selamat pagi Encik Nurdin dan rakan-rakannya. Nama saya ialah Pratibha Bhaskaran dan ahli kumpulan saya ialah Lavi Nasri, S. Wartani, Sandhya, Relda Marian dan Lakshmi Pillai. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentang tentang hak wanita di Malaysia. Bagi bahagian saya pula, perempuan di Malaysia didukung oleh monarki Malaysia dalam hak mereka untuk maju, pengambilan keputusan, kesihatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan penghapusan hambatan hukum. Kerajaan Malaysia mengkonfirmasi hal ini melalui Kementerian Integrasi Nasional dan Pembangunan Sosial. Sebelumnya, Sekretariat Nasional untuk Perempuan atau HAWA yang didirikan pada tahun 1997. Kementerian Perempuan, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat kemudian didirikan pada tahun 2001 untuk mengakui peran dan kontribusi perempuan di Malaysia. Terima kasih. Selamat pagi kepada Encik Nordin. Saya Lavi Nasri, anak perempuan kanan dari SAM 5B. Pada pagi ini, saya akan membentangkan tentang hak wanita. Selepas tinjauan berkala Sejagat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB di Malaysia pada tahun 2009, kerajaan telah mengiktirafkan konvensyen mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita adalah the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada tahun 2010. Walaupun dengan tempahan tertentu, status wanita di negara ini adalah rumit dan sebagainya bergantung pada agama mereka dan di mana mereka berada di wilayah-wilayah dan wilayah-wilayah persekutuan mereka. Selamat pagi Encik Nordin. Saya Eswartini Sarawanan akan membentangkan tentang kehidupan keluarga. Di bawah Undang-Undang Keluarga, penyelenggaraan isteri oleh suaminya dikongsikan oleh ketaatannya. Bermula dari usaha yang dibuat oleh kenegarawan Mesir tersebut, maka beberapa negara juga telah mengambil langkah untuk membuat pembaharuan undang-undang keluarga di negara-negara masing. Wanita telah mengalami pelbagai masalah kekeluargaan akibat daripada pihak-pihak yang gagal untuk mematuhi kewajipan kekeluargaan. Undang-undang kekeluargaan ini terpakai bagi orang Islam sahaja dalam hal yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, perkara yang berbangkit dari keluarga dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Undang-undang keluarga dilihat banyak kelemahannya dari segi pelaksanaan dan Mahkamah Syara juga turut dikecam kerana gagal berfungsi dengan sebaiknya dalam membela wanita yang terainya. Saya Santiana Perempuan Raja Kumar. Saya akan membentangkan tentang hak wanita dalam kehidupan keluarga. Dalam sebuah perkahwinan, seorang wanita yang bergelar isteri harus tahu hak mereka. Walaupun dalam rumah tangga peranan suami lebih dari isteri, tetapi si isteri tak boleh menindahkan haknya sendiri. Seorang wanita yang dah bernikah wajib untuk suami sediakan rumah berasingan daripada keluarganya atau keluarga lelaki itu sendiri. Seterusnya, haram seorang suami memukul isterinya walaupun niat suami itu untuk mengajar. Mendidik isteri dalam Islam dimulakan dengan nasihat secara baik. Suami wajib bercakap dengan percakapan yang baik. Perbuatan seperti maki hamun, mencarut, bercakap kasar adalah satu bentuk layanan yang tidak baik. Kesimpulannya, suami hendaklah menjaga isteri dan melayan dengan baik serta memberi hak yang mereka sepatutnya menerima. Terima kasih. Saya Relda Marian Robert King dari SAM 5B. Saya akan membentangkan tentang hak asasi wanita dalam pendidikan. Peluang pendidikan diberikan kepada semua rakyat, lelaki maupun wanita, supaya dapat mengembangkan potensi individu dan berpeluang menyumbangkan peranan sebagai rakyat yang produktif dan berakhlak mulia. Namun masih ada yang menindakkan hak pendidikan untuk wanita dan kanak-kanak perempuan. Perkembangan potensi kaum wanita dalam pendidikan perlu diberi perhatian. Wanita telah membuktikan kebolehan mereka dalam berbagai bidang dan lapangan. Wanita juga telah banyak memberikan sumbangan kepada negara dan masyarakat.
Dunia hari ini menyaksikan wanita telah berjaya membuktikan tahap kebijaksanaan mereka bukan sahaja dalam bidang pendidikan, malah dalam bidang ekonomi, politik dan pelbagai lagi cabang. Akhir sekali, saya dan Lecturer Pillay sekarang akan membentangkan tentang kritikan status wanita Malaysia. Antara kritikannya adalah seorang wanita tidak dikira atau dipandang sama rata dengan lelaki. Sebagai contoh, kaum lelaki dipandang lebih tinggi daripada kaum perempuan dan tidak dilihat sama rata. Untuk diulaskan dengan lebih lanjut, warga wanita tidak dibenarkan untuk mendapatkan kebebasan untuk keluar, manakala bagi warga lelaki tiada halangan bagi mereka. Seterusnya adalah tiada keadilan bagi masyarakat perempuan, di mana seperti dalam kebanyakan kes-kes kerobolan, di mana mangsa perempuan itu dituduh atas penampilan dirinya walaupun tiada masalah dari segi pemakaian mereka. Dalam kes-kes yang sebegini, kaum lelaki selalu terlepas dari hukuman yang mereka patut jalankan, manakala warga perempuan menderita akibat trauma dan juga kritikan orang lain. Sekian sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.